بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini Allah masih kekalkan nikmat-nikmat yang telah diberinya kepada kita selama ini. Sampai ke saat ini kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa, masih lagi dikekalkan anggota-anggota kita yang 7 masih berfungsi seperti biasa. Mata masih dapat melihat, telinga masih dapat mendengar, kaki masih dapat berjalan, tangan masih boleh mencapai, mulut masih boleh bercakap dan segala-galanya masih kekal, masih utuh, masih diizinkan oleh Allah kita memilikinya hingga ke saat ini. Mudah-mudahan dapat kita gunakan nikmat yang diberi Allah itu dengan sebaik-baiknya, kita bersyukur dengannya, dan dapat kita ganjaran, iaitu barang siapa bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat itu kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Ya, barang siapa bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat itu untuk dia. Yang ditambah itu bukan bilangannya, yang ditambah itu ialah keberkatannya. Bilangan tak ada tambah. Kalau 2 mata 2 ialah, tak ada tambah sampai 4, 6, 8, 10 sebagainya. Tapi yang ditambahkannya keberkatan. Kita syukur dengan mata yang Allah bagi, diberkatkannya mata kita tu. Kita syukur dengan telinga kita, diberkatnya telinga kita. Kita mendengar benda-benda yang baik-baik aja. Ya, kita syukur dengan kaki, diberkatnya kaki kita tu. Kita pergi ke tempat-tempat yang diredai Allah aja. Itulah nikmat-nikmat yang lain. Baik tuan-tuan, buka surat berapa? 263. Alright. 263. 263. Pada mana tu? Atau sifat tu dah siapa? Maka at-tasi'atu wal 'ishrun, ya itu. At-tasi'atu wal 'ishrun. Az-zakiruna Allah Ta'ala yunadihim munadim minas sama'i qumu faqad buddilat sayyiatikum hasanatin wa ghufirat lakum jami'an wa ghufirat lakum jami'an. Artinya yang ke-29. Apa 29 ni? Bermula orang yang berzikir itu diseru akan mereka itu oleh munadi daripada langit. Berdiri kamu, maka sesungguhnya telah digantikan akan kejahatan kamu dengan segala kebajikan dan diampuni kamu segala dosa kamu. Kita masih membicarakan fadilat berzikir. Mengapa kita patut berzikir? Berzikir ni artinya apa? Menyebut nama Allah. Zikir itu artinya ingat. Ingatkan Allah. Ingatkan Allah tu ada cara. Ada 3 cara. Pertama, menyebut namanya. Kedua, mengingatinya dalam hati. Ketiga, membuat sesuatu perbuatan mengikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 cara kita berzikir. Zikir hati, zikir lisan, zikir
perbuatan. Itu 3 jenis zikir. Jadi yang ke-39 tadi, bermula orang yang berzikir itu, siapa berzikir macam kita tadi, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir tu. Namanya apa? Tahlil. Tadi pun zikir juga, subhanallah, subhanallah. Namanya apa? Tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah. Namanya apa? Tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar. Namanya apa? Karena tak tahu, takbir. Apa jawab? Allahu akbar. Ya, itu zikir semua tu ya. Jadi zikir tu ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada selawat, ada istighfar, ada apa lagi? Ada taqdis dan sebagainya. Jadi fadilat yang ke-39, bila orang tu rajin berzikir, diseru oleh malaikat dari langit. Berdiri kamu, kata malaikatnya, maka sesungguhnya Allah telah digantikan. Yang menyeru itu mungkin Allah, mungkin malaikat juga, tak khabar, tapi yang menyeru. Menyeru, munadi itu yang menyeru dari langit. Mungkin Allah sendiri yang menyerunya ataupun malaikat menyerunya. Berdiri kamu, telah digantikan segala kejahatan kamu dengan kebajikan. Dulu kamu buat jahat, Allah gantikan dengan kebajikan. Dan telah diampunkan dosa-dosa kamu itu. Segala kejahatan kita diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana kita kuat berzikir. Seperti dalam hidup ni banyak-banyaklah berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Baik itu tuan-tuan yang jadi imam, lepas mayang tu banyaklah berzikir. Jangan ponting. Jangan lepas salam lepas salam lepas salam tahu apa apa? Naik kan? Apa? Kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Zikirlah apa keterunya ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok tadi kita maghrib tadi lepas subhanallah kita baca alhamdulillah, betul kita baca Allahu akbar, betul kita tahlil. Bukannya terus benar. Ada yang pingsan tahlil tadi? Ada yang pingsan tak? Tak ada. Jadi zikirlah banyak ya. Kalau kita berzikir, Allah akan gantikan kejahatan kita yang dulu-dulu menjadi kepada kebajikan. Nampak? Dulu berdosa ganti dengan pahala. Tak nak kan? Ambil nombor ekor dulu dosa, digantikan dengan pahala. Siapa tak nak angkat tangan? Ambil nombor ekor dapat pahala. Tapi jangan saja-saja dosa lah. Dulu-dulu, yang dulu-dulu punya maksiat. Ditukarkan Tuhan dengan kebajikan. Dapat pahala pula tu. Dulu minum arak, dosa tu. Tapi bila kita rajin zikir lepas itu dah tak ada lagi minum arak, kita zikir, ditukarkan yang dosa tu jadi pahala. Tak kita nak? Diam je ni. Tak kita nak? Sekali lagi, tak kita nak? Atas? Kalau tak, apa buat? Zikirlah banyak-banyak. Itu yang ke-39. 29 ya, 29 ke 39? 29, yang ke-29 ya. Yang ke-30 as-salasun. Al-majlisu salihu minaz zikri yukaffiru 'anil mu'mini alfa majlisin. Min majlisi su'i. Artinya yang ke-30 bermula satu majlis orang yang soleh daripada zikrullah, yakni satu perhimpunan orang yang soleh duduk berzikir, iaitu menghapuskan daripada orang yang mukmin akan 1000-1000 daripada perhimpunan orang yang duduk berbuat kejahatan. Nampak? 1000-1000 lebih baik daripada perhimpunan orang yang membuat kejahatan. 1000-1000 tu apa? 1000 kali 1000 berapa? Ya Allah, tidak ke ngaji matematik lain. 1000 kali 1000 berapa? Juta. Majlis kita kejap ni lebih baik daripada 1 juta majlis yang membuat kejahatan.
Sejuta lebih baik daripada majlis rock, sejuta lebih baik daripada majlis karaoke, sejuta lebih baik daripada majlis Gangnam. Tahu Gangnam? Sejuta lebih baik daripada majlis K-pop. Sejuta lebih baik daripada majlis nyanyi Hindustan. Tahu nyanyi Hindustan? Ya Allah, janggali kahir. Kita berzikir ini lebih baik daripada sejuta kali orang yang duduk perhimpunan majlis maksiat. Jadi patutnya kita sedar yang ini, faham yang ini. Dan majlis zikir yang paling tinggi nilainya ialah majlis ilmu. Macam kita buat ni zikir ni, walaupun tuan-tuan tak berzikir, tapi ingat takkan Allah sekarang ni? Ingat kan? Kita ingatkan dosa, ingatkan pahala, ingatkan fadilat, itu zikir tu. Ini majlis zikir yang paling besar, iaitu majlis ilmu. Jadi maknanya majlis ilmu itulah majlis zikir yang tertinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Macam mana? Tak dengar? Yang mana? Apa-apalah yang berbentuk dosa, majlis yang berbentuk dosa. Tak kira lah apa-apa saja. Majlis ngumpat orang, majlis hiburan, majlis gitar, majlis muzik-muzik yang liar, apa-apa sajalah. Itu majlis kejahatan. Majlis besar. Majlis apa? Contoh maksiat yang besar apa contohnya? Pesta Arab. Dia orgy tahu? Orgy, O-R-G-Y. Dia memang tahu apa benda orgy ni. Majlis seks beramai-ramai, itu namanya orgy. Ada tak orang nama orgy? Ada tak orang nama orgy? Orgy itu artinya itulah dia, beramai-ramai seks masing-masing dengan pasangan masing-masing, dengan arak, dengan apa, itu artinya orgy tau. Itu majlis yang paling besar maksiatnya. Jadi majlis kita ni beribu sejuta kali ganda lebih baik daripada majlis itu. Itu majlis kejahatan, majlis maksiat. Yang dulu-dulu. Yalah, apa sajalah. Kejahatan itu syarat dia taubat. Yang pertama, majlis zikir ni kena taubat kan. Kerana sebelum kita tahlil tu apa kita baca? Sebelum kita tahlil apa kita baca? Astaghfirullahalazim. Itu taubat dia dulu. Kita taubat, terhapuslah dosa-dosa kita dulu. Tapi syarat dia taubat dulu. Kalau tak taubat tak adalah. Kalau teringat aja la ilaha illallah, la ilaha senyum isteri aku waktu tengah nari, la ilaha, tak adalah ya. Tak dapatlah. Syarat ada taubat tu ada syaratnya pula kan. Yang pertama mesti menyesal, yang kedua berazam tak nak lakukan dosa itu, yang ketiga dia memang tinggalkan dosa yang dia lakukannya itu. Kalau tak ada lah, sangat zikir sajalah. Macam selalu kita pergilah malam orang kenduri tu, tahlil arwah, tahlil apa ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nasi ke pulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan kau tercanai aja kot, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau tercanai boleh tahan juga dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan biskut mayat aja kot, la ilaha illallah. Tahu ke dia main biskut mayat? Itu dapat apa? Dapat biskut mayat aja dah. Jadi kita bila berzikir tu, dia datang dari hati. Bila dia datang dari hati, kita berikrar dalam hati, tiada Tuhan yang aku nak sembah hanya Allah. Tiada sesuatu yang kita nak bertawakal hanya kepada Allah. Tiada sesuatu yang aku nak takut hanya kepada Allah. Tiada sesuatu aku nak puji hanya Allah Taala. Itu maksudnya tu ya. Dulu dah saya bacakan ayatnya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan wa kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Kata Allah, apakah kamu tak nampak macam mana Allah bandingkan
kalimah thayyibah tu la ilaha illallah lah, zikir lah tu ya. Laksana sebatang pokok, dia macam satu pokok yang akar tunjangnya jauh ke dalam bumi dan pucuknya jauh melonjak ke langit. Dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya, dan Allah jadikan bandingan ini untuk manusia agar mereka dapat peringatan ya. Jadi maknanya la ilaha illallah tu Allah bandingkan macam pokok. Kalau pokok tu akarnya jauh dalam bumi, macam mana keadaan pokok tu? Teguh, tegak, kuat, rendang, subur ya. Datang angin, pokok itu tetap bertahan ya. Tak ada pula cabut, tak ada pula patah, tak ada pula apa. Malahan bila datang angin, datang ribut, sudah habis angin tersebut, pokok tu akan bertambah cantik. Bila dia ditiup oleh angin, segala daun-daun yang kering, ranting-ranting yang repudah kan gugur. Jadi pokok tu akan bertambah cantik. Begitulah manusia. Kalau kalimah la ilaha illallah tu betul-betul datang dari lubuk hatinya, orang tu jadi apa? Akan jadi tegak, akan jadi kuat, akan jadi tegas ya. Tidak akan luntur, takkan kalah dengan ujian-ujian. Datang segala ujian, dia tetap akan mempertahankan akidahnya, mempertahankan akhlaknya, mempertahankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam pokok tu lah, diuji dengan angin, diuji dengan ribut, dia tetap tahan. Macam itulah manusia. Kalau akidah itu kuat dari dalam hati, dari lubuk hati dia. Ya. Tapi kalau setakat permukaan otak aja, itu yang dapat kain pelekat selai, lebur. Okey, dapat apa ni? Dapat handphone satu, lebur. Okey? Dapat pergi ke Medan. Free. Alhamdulillah, lebur, dah tinggal segala perjuangan. Pasal apa? Imannya bukan datang dari lubuk hatinya. Datang dari mana? Dari otaknya dia ya. Itu maksudnya ni ya. Baik, itu baca lagi ya. Yang ke-30 ya, majlis tadi ya, zikrullah tadi, satu perhimpunan orang saleh yang duduk berzikir menghapuskan daripada orang mukmin akan 1000 daripada perhimpunan orang duduk berbuat kejahatan. Al-hadiyatu wassalasun anna zakiruna allaha katsir yaumal qiyamati ala manabira min nurin wa kilta yadayhi yaminun taghbatuhumul malaikatu wal anbiya limaq'adihim wa wajhuhum adwa'u minal qamari lailatal badri yakhafun nasu wa la yakhafuna yufza'an nasu wa la yufza'un. Artinya yang ke-30, yang ke-31, bahawasanya orang yang membanyakkan akan zikrullah itu pada hari kiamat duduk dia di atas mimbar. Orang yang rajin berzikir tu esok duduk di atas mimbar. Mimbar tu tempat yang tinggi lah ya, mimbar. Macam khatib baca khutbah, mimbar. Tapi je tempat orang tinggi, semua orang nampak ya. Esok duduk di atas mimbar, bukan di bawah macam kita duduk ni, atas mimbar. Daripada nur, mimbar tu dibuat daripada nur, cahaya. Ya. Dan kedua-dua tangannya, iaitu kedua-dua tangannya kanan. Esok ngambil kitab tangan mana pun tak apa. Yang ini pun kanan, yang ini pun kanan. Maknanya apa? Kita esok akan diberi kitab amal kita, ya ke tak? Di akhirat esok ya. Jadi kalau tangan kita ni dua-dua kanan, mana ambil pun tangan kanan lah, tak kira lah. Ya. Sedangkan kalau ada orang yang tangan satu kanan satu kiri, dia kena ambil tangan kiri macam? Macam? Masuk neraka dulu. Tangan kiri. Ya. Ini dua-dua kanan. Dua kanan. Jadi dia dapat kitab tangan ini pun kanan, tangan ini pun kanan. Ya. Orang dapat kitab tangan kanan apa? Tanda dia lulus lah tu. Lulus ujian ya. Maknanya dia boleh masuk ke dalam syurga. Dia jadinya kanan ya. Dan nur dari kedua-dua tangannya itu kanan. Padahal mengetang-etang akan mereka itu oleh malaikat dan anbiya. Mengetang-etang itu ya. Menghitung-hitung akan mereka itu oleh malaikat dan anbiya. Anbiya tu apa?
Nabi-Nabi, bagi kedudukan mereka itu. Dan muka mereka itu terlebih bercahaya daripada bulan purnama 14. Ya, bulan yang paling cantik bulan berapa? Bulan 14. Bulan purnama itu 14, 15 itu dah menurun ya. Bulan 14 itu tengah kemuncak keserian bulan tu. Berseri-seri bulan tu macam bulan 14. Mukanya tu macam bulan 14. Cantik ke tak? Cantik. Bulan tu cantik. Sebab tu jangan sensitif dengan bulan ya. Bulan tu cantik. Kalau perempuan cantik kata apa cikgu? Orang perempuan cantik engkau laksana bulan. Sebab itu kita kena apa? Kena hormati bulan. Ada kena membencikan bulan sini? Angkat tangan. Bulan tu cantik ya. Jadi kita kena hormatkan bulan tu, sayangkan bulan tu, agungkan bulan tu. Ini pun begitu saja, seperti bulan purnama, mukanya bercahaya-cahaya. Ya. Yang ke-14, hal takut segala manusia, padahal orang manusia yang lain takut pada ketika itu. Ya. Dan tiada takut mereka itu. Yang tadi tak takut, manusia lain takut. Dan gentar manusia yang tiada gentar mereka itu. Ya. Manusia lain gentar, takut, risau apa akan jadi pada aku ni, apa akan jadi pada aku ni. Tapi orang yang selalu zikir tu relax aja, tak ada gentar, tak ada takut, tak ada risau, tak ada bimbang. Ya. Itu dia. Itu dia punya fadilat. Kemudian seterusnya, as-saniyatu was-salasun, yang ke-32, annahum ahlul karami yaumal qiyamati li karamatihim ala Allah Ta'ala. Artinya yang ke-32 bahawasanya orang yang membanyakkan zikrullah Ta'ala, yaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat. Pada hari kiamat tu mereka jadi orang yang sangat mulia. Siapa memuliakannya? Allah memuliakannya. Kalau Allah memuliakannya, malaikat pun memuliakan dia, Nabi pun memuliakan dia, manusia biasa juga memuliakan dia. Tapi kalau Allah bencikan dia, malaikat pun bencikan dia, Nabi pun bencikan dia, manusia yang lain pun bencikan dia. Jadi orang yang berzikir itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat esok ya. Kerana mulia mereka itu atas Allah Ta'ala. Kerana Allah yang memuliakan dia. Bila Allah memuliakan dia, orang lain pun memuliakan dia kan? Dalam dunia pun itu. Kalau kita ni dimuliakan oleh sultan umpamanya, sultan bagi kita pingat yang tertinggi umpamanya, orang lain tengok kita macam mana? Hormat ke tak? Tentulah hormat. Kenapa orang tak hormatkan kita? Kerana kita tak dapat kemuliaan daripada raja yang tertinggi dalam negeri kita ni. Kalau tidak kita dah hormat kan, mana pergi? Datuk, Tan Sri, Datuk Sri kan. Mulia tak? Ya. Kita nak ngabur kamu pun tak ada. Ya, ada kamu nak ke mana? Ada tak? Mana ada datuk aja, Datuk Seri je. Contohnya orang sini itulah dapat pangkat Datuk Seri. Dia mulia orang ada. Kalau dia pergi macam dia datang surau ni macam ramai ada orang pergi salam dengan dia. Ya, berebut-rebut nak salam dengan dia. Ya. Saya tadi datang tak ada siapa nak salam dengan saya pun. Pasal apa? Tak ada pangkat Datuk Seri. Ya. Dia kau rempis orang je salam. Contoh ajalah ya. Jadi betul itu dunia ni ya. Di akhirat besok kita dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Kerana Allah memuliakan kita. Bila Allah memuliakan kita, malaikat pun memuliakan juga. Nabi Muhammad pun memuliakan juga. Nabi-nabi pun memuliakan juga. Wali-wali Allah juga memuliakan kita. Semua makhluk-makhluk dari kiamat besok memuliakan kita disebabkan Allah memuliakan kita ya. Itu ya. Kerana mulia mereka itu atas Allah Ta'ala. Sambung lagi. As-salisatu was-salasun anna ahla zikra yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Artinya yang ke-33 bahawa orang yang ahli zikir itu bermain-main dan mengambil buah-buahan mereka itu pada tiap-tiap waktu di dalam kebun syurga. Dia tak ada kerja lain, makan buah-buahan. Ya, apa buah-buahannya? Anggur, apple, lagi apa sajalah.
Di syurga lagi banyak buahnya ya. Durian. Ada durian tak syurga? Apa tak adanya ya? Ada. Musang king punya durian ya. Tak ada pula mangkuk. Tak ada pula bonyok. Tak ada berulat duriannya. Pesin aja isinya. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tahu? Anggur abang itu juga dia nyuap isterinya. Isterinya siapa? Bidadari. Dia nyuap isterinya pun nyuap dia. Dia duduk atas buayan, dia buai oleh bidadari. Ya. Sambil menyanyi pula time itu kita duduk bersama dengan isteri kita. Bidadari itu menyanyikan untuk kita, mendendangkan kita. Tahu apa lagunya? Bulan di pagar bintang. Bulan lagi. Nampak? Entahlah kedak lagu itu, entahlah saya dengan itu ya. Bulan di pagar bintang, kita pun tengah naik. Sonok penuh ya. Lepas tu dengar pula orang nyanyi dari jauh. Kita pun tanya, siapa itu? Dia jawab dari jauh macam mana? Cik apa? Dia nak jawab dari jauh macam mana? Cuba teka, katanya. Nampak? Nak ke tak nak ni? Atas? Banyaklah berzikir ya. Dia. Dengan buah-buahan, maka pada tiap-tiap waktu tu makan je lagi, makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Dalam dunia ni kalau kena 3 biji durian makan pun tak. Muntah pun mau ya. Tapi besok tak ada muntah-muntah. Tak ada berak, tak ada kencing tahu. Dalam syurga mana ada berak, mana ada kencing. Kerana berak tu najis keluar. Dalam syurga mana ada najis-najis. Jadi kita makan kenyang, apa jadi? Jadi peluh. Sudah jadi peluh, selain dia jadi peluh, jadi angin. Kadang-kadang jadi peluh, kadang-kadang jadi angin tahu. Yang baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Berpeluh tu punya orang, semua orang tak peluh tu apa sini kata dia nak jadikan apa? Air wangi. Peluh tu tahu. Dalam dunia ni ada. Orang lepas jogging, cikgu lepas jogging tak sebenarnya peluh air kata. Tak benda. Ya. Begitu dia keluar angin, bila keluar angin berebut-rebut orang ciumnya, baunya wangi benar tahu. Lepas makan tu pon kata bila pon tu orang mesti rebut menciumnya ya. Dalam dunia ni cetera keluar angin, mana kau? Mana rasa? Ya. Pensan orang dekat tu. Itu dia ya. Bukan melawak ni, ada dalam kitab tau. Bacalah bab syurga dalam kitab Sirrus Salikin ada, Jauharul Mahub ada ya. Cerita tu. Bukan saya melawak je dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu fiha faqila lahu wa ma riyadul jannah qala majalisu zikri." Kata Nabi, apabila lalu kamu dengan kebun syurga, kalau kamu lalu ikut kebun syurga di dunia ni, lalu ikut kebun syurga di dunia ni, maka ambil oleh kamu akan buah-buahannya di dalamnya. Dalam kebun syurga tu ada buah-buahan, kutiplah buah-buahannya. Maka sembah sahabat baginya, bukan maginya tu, bagi jebah ya, baginya. Dan apa kebun syurga itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, iaitulah perhimpunan duduk berzikir. Majlis zikir itu dianggap sebagai Riyadul Jannah. Apa kata Riyadul Jannah? Kebun-kebun di syurga. Bila lalu ikut kebun syurga, ambillah buah-buahannya. Apa buah-buahannya? Macam kejap ni, apa buah-buahannya? Ilmu yang memberi manfaat. Ambillah ilmunya. Sekarang ni ilmunya apa? Suruh berzikir. Maka berzikirlah. Kerana ilmunya suruh berzikir, berzikirlah. Ilmunya suruh semayang, maka semayanglah. Ilmunya suruh banyak bersedekah, maka banyaklah bersedekah. Itu namanya buah-buahannya. Kutip buah-buahannya ya. Lagi ketahui olehmu. Majlis duduk berzikir perempuan. Itu namanya Riyadul Jannah. Ketahui olehmu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan majlis zikir itu seperti kebun di dalam syurga. Kerana tempat perhimpunan duduk zikir itu
tempat turun rahmat dan hidayah dan rahsia yang ajaib-ajaib, dan makrifah yang gharib. Gharib tu dagang, makrifah yang ganjil-ganjil, ya. Makrifah yang gharib, yang didapati oleh orang berzikir, seperti orang yang masuk di dalam kebunnya, iaitu mengambil buah-buahannya yang indah-indah di dalam kebun itu, ya. Zikir tu, majlis zikir tu disifatkan oleh Nabi apa? Seperti kebun di dalam syurga. Kerana tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turun rahmat. Kita ni tengah berzikir ni turun rahmat. Tahu? Bila turun rahmat baru datang berkat. Bila berkat baru dapat pahala. Bila pahala cukup, layaklah masuk syurga. Itu nak rahmat tu. Itu sebab selalu kita minta rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk masjid, Allahumma ghfirli abwaab rahmatik, ya Allah ampunkanlah dosaku dan bagilah aku, bukakanlah pintu rahmat untuk aku, ya. Mau apa rahmat? Supaya segala nikmat Allah itu berkat. Allah bagi mata berkat, Allah bagi telinga berkat, Allah bagi lidah berkat, Allah bagi kaki berkat, Allah bagi isteri berkat untuk kita. Dia dah tentulah untuk kita pun berkat. Allah bagi anak berkat. Allah bagi duit tu pun berkat. Allah bagi kenderaan tu berkat. Itu yang kita nak tu, ya. Tapi nak dapat berkat tu mesti dirahmati Allah dulu. Allah turunkan rahmat dulu. Nak dapat rahmat macam-macam caranya. Di antaranya kita hadir dalam majlis ilmu selalu. Dapat rahmat. Ya. Ulaika yarjuna rahmatullah, kata Allah, ya. Itulah dia orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah Ta'ala. Bila rahmat datanglah berkat. Bila berkat kita gunakan nikmat Allah tu di jalan yang dia redha. Bila kita gunakan itu berpahala dah. Ada mata, kita gunakan mata tu tengok Quran, pahala ke dah? Berkat lah tu. Ada telinga, kita gunakan telinga tu untuk dengar pengajian, berkat ke dah? Pahala lah tu. Ada kaki, kita pergi berjalan ke tempat pengajian, berkat ke dah? Semua berkat. Ya. Tapi kalau ada kaki, kita pergi ke karaoke, berkat ke dah? Dah kena jawab ni, berkat ya? Berkat ke dah? Pergi karaoke, tak ada berkat, dosa dapat. Ada telinga, kita dengar orang ngumpat, berkat ke dah? Ada anak, dia memang merempit aja, berkat ke dah anak tu? Ada isteri pun terpongeng aja kepalanya, berkat ke dah? Itu dia, ya. Kita nak keberkatan. Bila berkat tu datang pahala. Bila pahala ditimbang di akhirat besok antara dosa dan pahala, ada tak timbang tu? Ada tak dacing di akhirat tu? Ada. Ya, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Dan barang siapa ringan timbangan kebajikannya, artinya banyak pahala ke banyak dosa? Ringan timbangan kebajikannya, banyak pahala ke banyak dosa? Banyak dosa. Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah tu jadi maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Mak dengan anak kecil apa buatnya? Dia peluknya, dia ciumnya, dia dakapnya, dia timangnya. Yang nimang tu siapa? Neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya, ya. Itu dia tuan-tuan. Ya. Itu dalam kebun syurga, ya. Iaitu orang yang duduk berzikir, ya. Lagi apa? Tempat turun rahmat dan hidayah dan rahsia yang ajaib-ajaib. Dapat rahsia yang ajaib-ajaib. Artinya kita dapat rasakan kebesaran Allah Ta'ala. Itu rahsia besar tu, ya. Dapat rasakan kebesaran Allah Ta'ala.
Ya, Allah tu memang sentiasa ada kebesarannya. Tetapi sama ada kita boleh rasakan atau tidak, itu cerita lain. Tapi orang yang dapat hikmah tu, yang dapat hikmah yang gaib-gaib tu, yang pelik-pelik tu, dia merasakan, tengok apa pun dia nampak Allah. Ya, tengok apa pun dia terasa kebesaran Allah Ta'ala. Tengok langit terasa kebesaran Allah. Tengok bumi terasa kebesaran Allah. Ya, tengok buah-buahan terasa kebesaran Allah. Makan buah-buahan terasa kebesaran Allah. Macam itu ya. Itu bukan semua orang dapat tu. Ya, orang yang rajin berzikir saja yang dapat. Ya. Dan hidayah dan rahsia yang ajaib-ajaib dan makrifah yang gharib. Makrifah tu kenal betul-betul. Yang gharib. Kalau orang betul-betul makrifah dengan Allah Ta'ala, ya, orang itu akan menjadi sabar, orang itu akan menjadi syukur, ya, orang itu akan menjadi mahabbah, artinya kasihkan Allah Ta'ala. Orang itu akan menjadi redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Orang itu akan dapat sifat qana'ah. Apa arti qana'ah? Apa arti qana'ah? Rasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Rasa cukup, walaupun sikit tapi rasa cukup. Jadi orang yang betul-betul makrifah, dia tenang ke atau kelang kabut? Dia tenang ke atau huru-hara dalam dirinya? Tenang, fikirannya tenang. Dia sabar, dia redha, dia syukur, kerana dia makrifah. Dia kenal betul Tuhan yang disembah itu. Ya. Akhirnya dia sangat kasih, terlalu kasihkan Allah, terlalu rindu. Itu namanya syauq. Dalam bahasa tasawufnya syauq. Dalam bahasa kitanya apa? Dalam bahasa tasawufnya syauq. Shin waw qaf. Syauq. Dalam bahasa kitanya apa? Syauq. Tahu syauq? Kalau kita syauqkan seorang tu apa? Nampak dia aja, itu syauq benar lah tu. Kalau orang syok dengan Allah, macam semua nampak Allah dia apa pun buat, nampak Allah, nampak Allah, nampak Allah, Allah dia, Allah, tak lepas pun Allah. Macam kita syokkan seorang perempuan lah, nampak dia aja. Ya, minum air nampak dia, makan nasi dalam pinggan nampak dia. Ya, pejam mata nampak dia, celik mata pun nampak dia. Lalu depan rumahnya nampak dia macam seolah-olah ada duduk di atas bumbung rumah tu. Itu dah syok dengan perempuan itu. Ya. Gitu kan perempuan kalau syok dengan lelaki, apa itu juga lah. Ya. Nampak aja dia. Mana pergi ya. Kita dengan Allah macam itulah kalau syok. Sentiasa ingatkan dia, sentiasa menyebut namanya. Ya. Kalau rindukan Allah lah, sentiasa menyebut namanya. Betul tak? Kan ada lagunya. Jikalau abang merindu, sebutlah. Lagi? Ya Allah tak tahu dia menyanyi kan? Sebutlah lagi. Oh namaku. Rindukan Allah dah. Ini cerita Allah ni. Rindukan Allah tu dah. Kalau rindu, sebutlah selalu nama Allah. Takkan dah rindukan Allah sebut Ning Bazura, mana maunya? Allah lah, Ning Bazura lah. Itu dia. Mana dia? Yang seperti orang yang masuk dalam kebunnya, iaitu mengambil buah-buahan yang indah-indah dalam kebun itu. Okey. Ar-rabi'atu wassalasun, iaitu yang ke-34. Anna zikrallahi ta'ala fil ardi lahu nurun kama qala alaihi salam zakirullahi fil ghafilin kasyajaril haddara'i fil hashim. Artinya yang ke-34, bahawa yang zikrullah ta'ala di dalam bumi, itu bawah pintu bumi ya, bukan bom ya. Baginya cahayanya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang berzikir dalam perhimpunan orang yang lupa daripada menyebut Allah seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Seorang dia ingatkan Allah dalam ramai-ramai ni, seorang dia ingatkan Allah. Dia seorang duduk seorang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain tu semua cerita Kelantan dengan Pahang mana menang. Itu cerita Real Madrid dengan Barcelona siapa menang. Itu cerita apa lagi?
Cerita macam-macam lah. Cerita dia berikan tadi lah, cerita dia kebun sayur lah. Dia seorang la ilaha illallah. Dia umpama di sisi Allah pohon yang warna hijau dikelilingi oleh pohon yang kering. Dia seorang je hijau warna tu. Hijau tu tanda apa? Tanda kesegaran, ya. Itu sebab jangan sensitif dengan hijau, apa satu hal juga, ya. Ini ada orang risau penuh tandakan hijau. Hijau tu katanya segar, fresh. Itu katanya hijau tu, ya, yang fresh. Macam itulah kebun yang fresh, pokok yang fresh berbanding dengan pokok yang kuning keliling. Yang kuning itu tanda apa? Tanda apa? Tanda udah layu. Rumput kalau kuning, apa artinya rumput tu? Udah layu lah. Ya. Jadi rumput yang hijau dikelilingi oleh rumput yang kuning. Macam itulah orang yang berzikir tu. Di sisi Allah, ya, baginya seolah-olah dia tu pokok yang hijau dikelilingi oleh pokok yang kuning. Jadi banyaklah berzikir, ya. Al-khamisatu wassalasun inna zikra khafiyyun. Ya, inna zikra khafiyya yuzkaru bi sahibihi indallah wa yadakhiruhu Allah taala lahu kanza ila yaumil qiyamati fa idza dakhala al jannah qala Allah taala lahu laka indi sawaban wa huwa zikrul khafiyyu lam yattali alaihi ahadun ghairi. Artinya yang ke-35 bahwasanya zikir yang khafi itu disebutkan dengan orang yang mempunyai zikir khafi itu pada hadrat Allah Ta'ala dan mempertaruhkan akan dia oleh Allah Ta'ala baginya satu perbendaharaan hingga hari kiamat. Maka apabila masuk ia akan syurga, maka firman Allah Ta'ala baginya, adalah bagimu padaku pahala yang aku balaskan bagimu, iaitu pahala zikir yang khafi. Tiada melihat atasnya oleh seseorang yang lain daripada aku. Artinya kalau dia berzikir tu zikir khafi. Apa arti zikir khafi? Zikir yang tersembunyi, orang tak tahu dia berzikir padahal dia berzikir. Artinya zikir lidah ke zikir hati tu? Zikir hati, ya, lidahnya tak ada sebut pun, tapi hatinya mengingati Allah. Itu namanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Orang tak tahu dia berzikir, tapi sebenarnya dia berzikir. Maknanya pahalanya tu Allah taruhkan di hari kiamat tu. Dibubuh dalam perbendaharaan Allah. Di mana-mana entahlah, ya, itu perbendaharaan Allah punya treasury. Dibubuh pahalanya di situ. Kemudian bila dia dah mati esok, dia akan dimasuk ke dalam syurga. Di dalam syurga dia keluarkan pahala tu. Ini pahala kamu berzikir dulu, kata Allah. Orang lain tak tahu, aku seorang je yang tahu, kata Allah. Kenapa? Karena zikir kita tu rahsia, khafi, rahsia, tersembunyi. Ya, zikir pun ada khafi, syirik pun ada khafi. Zikir ingat Allah secara sembunyi-sembunyi. Syirik yang tersembunyi, yang kita tak sedar, itu masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Jadi yang paling tinggi nilai zikir di sisi Allah ialah zikir yang khafi, zikir yang tersembunyi, orang tak tahu dia berzikir. Orang ingat dia duduk menung saja, rupanya dia mengingati Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Kemudian bermula, bukan segera tiada, bukan yang itu. Mana kena yang hilang? Syahadan. Ni ya, syahadan. Bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal?